Okey, tuan-tuan. Baru masuk kena tanya terus ni. Tengok tu hak. Nama siapa encik tu? Encik? Encik Anwar. Oh. Nama kontroversi ni. Okey, Encik Anwar, soalan saya untuk Encik Anwar. Boleh? Sudah. Sungguh ni, boleh Encik Anwar? Boleh insya-Allah. Okey, baiklah. Encik Anwar, siap dia tak tahu apa-apa, duduk kena tanya soalan. Jadi saya tanya orang sebelah Encik Anwar. Okey, subhanallah. Boleh tak encik sebelah? Boleh ke tak boleh ni? Tengok dulu soalan apa ya. Subhanallah. Okey, encik. Encik sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, ya? Encik ada isteri tak? Ada. Okey. Apa cabaran utama encik sebagai seorang suami dalam mendidik isteri, ataupun cabaran suami jadi seorang lelaki jadi suami, cabaran dia apa berkaitan dengan isteri? Encik, adakah encik juga mangsa bebel? Mungkin ada orang lelaki tu, masalah utama saya isteri kuat membebel ustazah. Apa masalah utama orang lelaki, cabaran? Encik bagi tahu satu untuk muhasabah kita orang perempuan. Dalam bab masalah mendidik anak lah. Ya. Ibu ni suka backup anak kalau ayah ni nak mendidik contohnya. Okey. InsyaAllah. Soalan tanya saya terima. Apa pandangan ustazah tentang ada orang yang cakap walaupun dia tak solat tapi dia baik? Dan yang solat ni tak semestinya baik. Okey, soalan yang sangat bagus. Okey, jadi pertama saya nak sentuh apa yang luahan para suami ni. Masalah isi kata okey, isi dia baik, subhanallah. Alhamdulillah. Isi menakutkan ke ni? Takut isi tahu. Isi ada sebelah ke? Tak ada. Tak ada ya. Isi jauh sangat. Baiklah. Masalah ini antara isu juga, iaitu seorang ibu dia suka backup anak. Bila ayah dia tegur dan sebagainya, ibu ni backup. Alah bang janganlah. Ataupun apa-apalah, ataupun dia backup anak dia, contohlah anak perempuan pakai baju ketat. Baru darjah 5 contoh, darjah 6 contoh kan. Alah bang, budak lagi lah bang, biarlah dia nak rasa pakai legging. Perasan tak hari ni ramai sangat pakai legging, pakai seluar, bukan budak je, mak budak pun sekali. Kalau dulu saya minta maaf, orang perempuan dulu macam dia pakai ketat-ketat ni, yang kalau ada body, maksudnya slim ke, hari ni dah tak kira dah. Memang dah tak kira slim tak slim, kadang boleh kira tu bila dia duduk, 4 lipat. Nampak tu lipat 1 2 3 lipat. Maksudnya seluar jeans pun ketat, melekat. Saya duk fikir berapa lama dia nak sarung tu ya, yang betul-betul melekat daripada atas sampai bawah. Lepas tu bila berjalan kita pula malu sebagai perempuan, ya Allah. Bukan kita hina dia, tapi kita kata ya Allah bagilah dia kesedaran. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dia ya Allah. Naik tangga pula apa semua, mencabarlah tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan bila pergi shopping kompleks, semua itu peluang untuk tuan-tuan istighfar banyak-banyak. Kalau kat rumah tak banyak sangat istighfar tu kan. Astaghfirullah, 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 depan belakang semua. Masya Allah, saya rasa mencabar sangat nak didik anak hari ni. Sangat mencabar. Sebab apa? Kita tak boleh nak jaga apa yang mereka lihat, sebab benda tu ada depan mata. Cuma kat rumah kita boleh kontrol rancangan TV apa semua kan. Akhirnya kami lah, itu cara kami. Astro, semua tutup. Tak ada Astro, tak ada Enjoy apa semua. Sebab saya tengok iklan pun teruk. Maksudnya pembaca berita TV pun mencabar. Tak tahulah orang lelaki tengok berita ke tengok pembaca berita. Dua-dua tengok.
Lepas tu orang tanya, Ustazah, nanti anak ketinggalan, nanti anak macam dia culture shock kat luar. Alhamdulillah tak culture shock pun, walaupun dia tak tengok TV, tengok semua. Apa yang berlaku kadang yang darjah 1, darjah 2 tu, sebab mata tu tak biasa tengok dan kita sangat jaga. Kita seorang ibu kat rumah pun kena jaga. Bukan mentang-mentang tak ada aurat, pakai baju kecil kat rumah. Anak perempuan kita, sebab adik-beradik kita bagi kan. Yang anak perempuan pun duduk elok-elok, pakai baju, pergi tukar. Kalau pakai ni pun sebab apa? Biar dia ada rasa malu dengan adik-beradik lelaki. Dan biar adik-beradik lelaki malu untuk lihat kakak dia ataupun adik perempuan dia. Bila malu ni besar sebab itu al-haya'u minal iman. Malu ini sebahagian daripada iman. Sebab itu Nabi sebut, fa illam tastahyi, bila kamu tak ada rasa malu, fasna' masyitah, kamu akan buat apa saja. Tapi tanam satu sifat malu yang sangat tinggi. Bila keluar je kan, darjah 1, darjah 2, bila tertengok ada pun astagfirullah. Sebab apa Imran? Oh, astagfirullahalazim. Kecil lagi ni. Sebab apa? Kita tak biasakan dia melihat tu walaupun dalam rumah. Tapi kalau kita boleh biar anak kita tengok movie yang ada sensor-sensor, peluk-peluk, mak saleh pakai seksi apa semua, mata dia dah biasa tengok kat luar, dia tak heran pun tengok perempuan seksi. Tak ada, sebab mata dah terbiasa melihat kemungkaran. Dan dia tak rasa apa-apa dengan kemungkaran tersebut. Jadi bila dia dah tak terbiasa tengok, subhanallah, benda ni, pendidikan ni, kawalan kita tak boleh buat kat luar. Anak kita keluar, kita nak kontrol. Apa yang dia lihat di luar kita kontrol, tapi kita boleh kontrol apa yang dia lihat di dalam rumah di hadapan kita. Tapi kalau kita tak nak jaga juga dalam rumah, na'udzubillah, ibu-ibu sekalian, saya terima banyak aduan anak dah parah, anak dah teruk. Ustazah, anak saya sekolah agama, hafal Al-Quran, tapi dalam telefon dia saya baru cek himpunan video lucah. Sebab apa? Dia dah biasa tengok benda-benda yang biasa ni, akhirnya nak tengok lebih. Tapi kalau yang tak biasa, yang slow-slow pun kita dah sekat, dia insya-Allah susah sikit nak tengok yang lebih. Jadi orang perempuan, subhanallah, kalau cinta Allah nombor 1, cinta Rasul nombor 1, didik anak nombor 1, apa pandangan Allah, apa pandangan Rasulullah. Anak, Ustazah kan baru darjah 5, takkan tak boleh, lagipun dia tak balik lagi Ustazah, dia tak haid lagi Ustazah. Biarlah kan dia pakai dulu Ustazah, okey kan, nanti dah balik nanti barulah saya betul-betul strict dengan dia. Saya bagi satu perumpamaan. Kalau ada satu pokok kan, pokok kita tanam 2 tahun kita tanam, mudah tak nak cabut? Boleh tak nak cabut dengan tangan? Susah. Dah berakar, akar dia dah kuat. Tapi kalau pokok tu kita baru tanam, lepas tu dah 2 hari kita nak alih, senang tak nak cabut? Senang. Kita tarik macam tu je. Sesuatu perkara kemungkaran ataupun kebaikan, bila dah berakar susah nak tarik. Kebaikan pun sama. Kalaulah kita tanam anak kita start daripada mumayyiz darjah 1, kita dah tak bagi dah pakai baju ketat-ketat, baju seksi-seksi, skirt apa, kebaikan tu kita tanam daripada kecil, dia akan kekal sampai besar, dia malu nak pakai baju ketat. Tapi kalau daripada kecil start mumayyiz darjah 1, darjah 2, kita tengok mumayyiz ni reti tahu beza buruk walaupun tak balik lagi, betul tak? Dah boleh fikir. Kita dah biasakan dia pakai longgar apa semua. Kita tak biasakan, kita pakai lagi sampai kita tak apa, lagipun tak tanggung dosa lagi sampai balik. Masa tu baru nak ubah bukan senang. Faham tak kan? Nak cabut masa tu bukan senang. Ramai memberontak, ramai tak boleh terima. Walaupun dah balik dia tak ubah lagi pakaian dia. Walaupun dah balik, sebab tak tegah dia tentang solat, dia tak solat walaupun dah balik. Sebab sebelah tu ambil ringan, alah dia tak balik lagi, tak apa. Orang perempuan ada tanda balik berapa? Tanda balik bagi wanita ada berapa ibu-ibu sekalian? Tanda balik orang lelaki ada berapa? Sudah tuan-tuan. Ayah ni takut tak sedar anak kita dah balik. Orang lelaki ada 3 tanda balik, orang perempuan ada 5 tanda balik. Ini bab fiqh ni, bab fiqah ni. Saya pernah dulu masa kerja pergi ke Johor, dia ada modul keluarga sakinah. Bila anak balik, dia ada buat satu majlis pembaliran. Macam tu lah. Bukan majlis pembaliran. Kalau orang bukan Islam, India, dia ada umur tertentu, dia ada buat sambutan sikit. Nak bagi tahu anak ni dah apa? Dah anak dara ke apa? Dia ada buat satu upacara.
Tapi saya puji satu modul keluarga sakinah di Johor dan mereka praktiskan benda tu. Saya tak tahu sekarang praktis ke tak. Masa tu saya kerja bagi undang-undang keluarga, kami buat lawatan ke sana. Yang mana bila anak ni balik, dia bawa kepada unit modul keluarga sakinah. Lepas tu ada satu muka surat yang mana akan dibacakan oleh mak ataupun ayah. Contoh, mak baca, "Wahai anak ndeku," nama siapa? "Kamu sudah pun balik, maka ke atas kamu kewajipannya adalah," baca senarai kewajipan. Dan oleh kerana itu, maksudnya anak tu rasa, oh rasmi balik. Faham tak? Anak pula baca, "Saya gini, dengan ini saya pun dah mencapai umur balik, maka menjadi kewajipan atas saya." Macam tu. Lepas tu baca doa selamat sikit. Sebab itu kita boleh buat sendiri je kat rumah. Kalau anak kita dah balik, buat perasmian balik tu. Soalannya gitulah. Jadi bila anak saya pun dah ada yang balik, okey, duduk sekejap. Jadi di sini dah balik, kena tahu apa hukum hakam bab solat, semua dah tanggung sendiri, dosa dah apa semua, gini-gini, supaya ada beza balik dengan sebelum balik. Orang perempuan 5 tanda balik, memang pertama haid, itu yang paling kuat lah, yang paling jelas. Lepas tu yang kedua apa? Tanda balik orang perempuan, mimpi basah. Yang ketiga, perempuan mimpi basah juga ke? Ini Ummu Salamah pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah wanita juga ihtilam?" Malu nak tanya, ihtilam mimpi basah? Bukan sebab bocor air ni kan, hujan ke? Kita faham mimpi basah kan? Adakah perempuan? Rasulullah jawab, ya, perempuan pun mimpi basah. Baca bab-bab kitab fiqh, wanita pun boleh mimpi basah. Kalaulah anak kita belum uzur lagi, tak haid lagi, tapi dia cerita dia mimpi pelik, kemudian ada keluar cecair dan sebagainya, maka anak kita dah balik walaupun dia belum haid. Anak perempuan. Lepas tu yang ketiga, apabila berubah bentuk badan dia, kita boleh nampak, kita ibu mesti boleh nampak, itu menunjukkan badan dia dah subur. Kemudian yang keempat, dia dah mula dia boleh mengandung walaupun tak haid. Na'udzubillah, contohlah ada kes tak tahu anak mengandung, mungkin dia ada buat maksiat apa semua, perzinaan, mengandung tapi tak haid lagi, menunjukkan rahimnya dah matang, maka automatik dia balik. Yang kelima, umur 15 tahun, tak haid, tak ada tanda, tak mimpi basah apa, automatik balik. Jangan duk hore lagi umur 18, saya tak balik lagi, hore tak semayang tak apa. 15 tahun tak ada empat-empat perkara tu, automatik balik. Orang lelaki 3 kan, berubah bentuk badan dia walaupun tak mimpi, duk tanya dah mimpi lom, ya. Hijri. Kalau Hijri, Qamariyah, kita guna kitaran bulan. Kalau Masihi, dia kitaran matahari, sebab tu panggil Syamsiyah. Ini Qamariyah. Qamariyah lebih pendek. Kan, bulan Islam ada 29 ataupun 30. Tapi bulan bukan Islam, yang Syamsiyah ni, yang Masih ni, boleh pergi 31 hari. Sebab tu umur kita ni memang lebih tua daripada umur sekarang. Kan, masanya umur kita sekarang contoh 36, kita sebenarnya dah 37. Itu umur saya lah. Maksudnya 37 dari sudut bulan Qamariyah. Baiklah, nak sebut balik orang lelaki mimpi basah, dia tanya anak, dah mimpi lom, dia pula ingat tak ingat. Apa tanya mimpi? Lepas tu kita nampak suara anak kita, bentuk badan dia dah lain, dah sasa sikit, dah nampak ni, mungkin dia dah balik. Yang ketiga, umur 15 tahun orang lelaki, tak ada mimpi, tak mimpi-mimpi, kemudian tak ada perubahan macam budak-budak, tapi umur dia dah 15 tahun, Qamariyah, automatik balik. Subhanallah. Kadang benda ni pun ibu bapa tak cakna pasal anak, rupanya anak dah balik. Pasal semayang dia, pasal aurat dia apa semua, kita lah tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk tahu. Subhanallah.